EPL game week kedua. Okey, ada kejutan lah minggu ni. Man United. Tapi aku nak start dengan Arsenal dulu. Arsenal versus Leicester. Aku rasa good performance bagi Gabriel Jesus. First official home debut dah season ni. Man of the match lah. Kan? 2 gol, 2 assist. Hang rasa sayang lah tak dapat hat-trick. Ui, sayang lah dia sebab dia ada banyak chances lah. Ada yang satu Martin Letru, satu lagi yang aku suka sangat-sangat adalah yang dia hold up play dekat Johnny Evans tu. Yang tu yang orang expect Lakau untuk buat season lepas kan. Dia pandai hold up, tapi the turn Johnny Evans tu Lakau tak boleh buat. Tapi Gabriel Jesus buat semalam memang aku tengok sedih ke tengok Johnny Evans kena macam tu. Tapi nasib baik si Fofana sempat tackle lah sikit, and bola tu dapat save lah, Walk dapat save. Tapi good performance lah by Gabriel Jesus. Aku rasa great debut. Banyak minggu lepas orang condemn dia sebab tak score. Okay, game ni dia score 2 biji kan, AC 2 biji. Aku rasa performance wise, off ball dengan on the ball, dia memang sangat-sangat cun lah. Sebab yang first goal tu pun dia yang lebih kata create sendiri kan, sampailah Jaka pas ingat dia, and bola tu cantik gila masuk gol. Tapi macam hang kata tadi, dia man of the match. Tapi bagi aku man of the match aku Gabriel Martinelli lah. Aku punya kan. Sebab Martinelli main semalam 80 million rated center defensive center midfielder center back. Fofana kena macam tu lah dengan dia kan. Bagi aku sangat-sangat cun dia main semalam. Dapat gol tu memang sangat-sangat deserve lah. Sebab gol tu pun sekali lagi dia yang intercept dekat tengah. Lepas tu dia bawa dia yang finish guna weak side pula, kaki kiri. Memang sangat-sangat cun lah. Lepas tu siapa lagi aku nak puji? Aku nak puji Jaka. First time aku tengok dia main box to box, cun gila. Bagi aku nampak macam reminiscent of Aaron Ramsey sikit kan, arrive late in the box. Tapi apa yang aku kritikal dekat Arsenal games malam lawan Leicester tu, depa sepatutnya boleh finish the game lama dah kan. Hang leading 2-0, hang score sebiji lagi, hang dah finish the game lah. Tapi masalahnya hang bagi Leicester comeback 2-1. Memanglah hang score balik cepat 1 minute 32 seconds macam tu. Lepas tu tapi Leicester dapat score sebiji lagi, tapi hang comeback sekali lagi. Yang tu okey lah. Tapi takkan game lepas ni hang nak kena buat macam tu. So apa yang aku nak Arsenal buat lepas ni adalah kill the game lah. Hang leading 2-0 ke apa ke, second half hang jangan masuk drop deep ke apa ke. Finish 3-0, hang nak drop deep, bagi ada 2 goal cushion, 3 goal cushion sikit lah. And satu lagi aku nak kritikal pasal Arsenal semalam adalah Aaron Ramsdale lah. Bagi aku dia, kalau distribution tu aku rasa dia cun. Tapi kalau in terms of, aku tak tahulah Arteta suruh dia main jadi sweeper keeper ke apa kan. Tapi hang tengok masa penalty yang body claim tu, yang tu pun dia tak patut keluar awal. Lepas tu on goal William Saliba tu, dia tak patut keluar awal. Dia keluar, lepas tu dia tak agak-agak. William Saliba ingatkan tanduk-tanduk keeper kot lah, keeper nak tepih ke bawah, tapi sampai dia kena dive. Si Ramsdale tu kena dive. So nampak sangat dia out of position. So Ramsdale kena rectify yang tu. Yang lain all in all aku rasa Oleg, Zinchenko, William Saliba semua main cun lah. Bagi aku the 3 Brazilian lah, Gabriel Magalhaes, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, semua perform semalam. And aku sangat-sangat puas hati lah dengan performance semalam. Granit Xhaka, aku nampak role baru dia ni refreshing lah. Sometimes tu nampak Arteta deploy dia dekat advance 8. Sebab aku faham kenapa dia letak kat advance 8. Sebab bila dia main deep, dia macam banyak buat careless mistake kan. So bila dia terlepas bola tu, straight away kena counter. Kadang-kadang lead to shot on target ataupun lead to goal. Sekarang ni aku nampak dah lah main advance 8. Kadang-kadang dia buat late run into the box tau. Macam first shot on target tu, dia tanduk kena palang. Sebab dia buat late third man run kat belakang tu. So aku rasa Arteta bagi macam quite minimal role kat dia. Bila orang passing kat dia macam kuih tepi tu lah. Macam senang lah. So tak apa lah. Kalau orang nampak role dia rasa macam senang lah nak upgrade Xhaka ni. Siapa-siapa main kat situ, contoh dapat medicine ke apa, memang sedap lah. Siapa advance yang tahu situ, Arsenal akan jadi lagi better team lah. So sekarang ni Tielemans, malah hang rasa dia main untuk Arsenal lah. 12 man dia ghost lah semalam bagi aku kan. Dia memang tak boleh buat apa. Bukan saja dia sajalah, seluruh tim Leicester tu aku rasa ghost lah. Memang dia keluar awal. And macam hang cakap apa, Xhaka main depan kan. And bila hang tengok game semalam, Oleg ganti dia kat midfield tu kan. Arsenal macam 3 wide back, Gabriel Magalhaes, William Saliba dengan Siwat kan kat belakang tu. Aku rasa main macam tu okey. Tapi bila orang dah tahu nak exploit belah kiri tu, hantu macam semalam tu banyak kali si Leicester cuba cucuk kat situ lah. Yang tu lawan Leicester, lawan besar, aku rasa mungkin kena rectify sikit lah kat area tu. Bila hang nak main macam tu lah.
Okay, satu lagi aku nak komen, aku rasa pasal area of inactivity di sebelah kanan tu. Hang nampak Bukayo Saka dengan Odegaard tak apa hidup sangat. Odegaard daripada game yang first dia macam creatively, offensively dia kurang. Semalam aku rasa sebab first half tu Martinelli dah buat Fofana dapat yellow card. So aku rasa lah Arteta push belah sana untuk emphasize dia bagi dapat red card apa, pressure kat dia. Tapi kredit kat dia, dia tenang lah sampai whole game. So Bukayo Saka nampak tak aktif, Odegaard nampak tak aktif. So aku harapkan next game pun ni aktif lah sebab goal contribution belah kanan tu lagi tinggi. Okay, so tu Arsenal. Aku harapkan lepas ni boleh dapat good result lah. Minggu depan lawan Bournemouth, betul lawan Fulham. Sebab Arsenal nanti akan ada big Oktober, bulan 10. Dalam Oktober saja dapat lawan Liverpool, Spurs dan juga Man City. So Arsenal next 2 game ni, tim yang baru naik pada atas dia kena menang lah. Kena menang. Okay, so next Manchester United versus Brentford. Minggu lepas dia kalah dengan Brighton. So at home, aku ingat minggu ni dia kena menang untuk ambil hati fan balik. Memang kena menang. Tapi secara jujurnya aku tak expect lah kan result sampai jadi 4-0 kepada Brentford. So hang rasa MU salah sebab try to play from the back. Minggu lepas kita ingat teruk dah. Rupanya minggu ni lagi teruk rupanya kan. Aku pun tak sangka fans MU aku rasa lagi tak sangka lah. Tersebab sebab Brentford bukannya kelab yang tinggi kan. Memang dia pun duduk dalam EPL baru naik lah. Kita ambil kira ETH baru main apa semua, tapi Brentford ialah kelab yang hang kena menang lah. Berkenaan dengan hang kata salah ke tak build up tu, aku rasa yalah Ten Hag ni ialah position focus Macam tu lah dia manager. nak main. Sebab memang, tu hang hire dia. memang dia akan main macam tu kan. Dan bila nak main macam tu lah sebabnya kena ada keeper yang kompeten. The first man yang hang akan build up kan. Aku rasa bila dia main De Gea, kita dah sebut dah daripada berapa lama dah sebut, hang pun siap kena maki dengan apa, ada orang komen kan kata pasal De Gea kan. Sebab De Gea ni bila hang main, bila hang letak dia sebagai goalkeeper first, hang dah down to 10 man daripada awal lagi. Build up hang tak boleh pakai dia langsung. Hang tengok daripada goal. Aku rasa semalam dia buat hat-trick lah. Goalkeeper yang buat hat-trick. Sebab first kali dia mistake daripada segi shot stopping. Dia mistake lah, dia buat error. Kemudian error daripada segi build up. Kemudian yang ketiga tu, aku rasa error daripada segi claiming lah, claiming cross. Yang memang dia tak boleh buat benda tu kan. Jadi hang nampak facet of his play yang berapa banyak yang dia tak boleh. Ya, shot stopping kita boleh puji lah. Sebelum ni MU terselamat sebab dia lah. Tapi dah berapa tahun lepas dah. Hang sepatutnya dah kena upgrade dah. Dan obviously aku tahulah gaji dia mahal lah apa semua. But still, patutnya Ten Hag awal-awal masuk hari tu dia dah kena rectify benda ni. First kali, dia adalah orang pertama sekali dalam build up, dia kena rectify lah. Tu. Jadi macam tu lah. Aku rasa goal first dengan second tu aku rasa paling tak boleh terima sekali lah. Sebab bagi aku yang goal first tu, kalau kita tengok balik, dia berpunca dia daripada Ronaldo kat depan tu. Kemudian tak apa, bila dah shoot tu, dah silver shoot tu, aku rasa tak laju pun. Tapi okay, mistake, fine. Second one tu aku rasa lagi lah tak boleh terima. Sebab Ten Hag kalau hang nak main, hang macam invite pressure benda tu lah. Dan aku rasa Thomas Frank pun dia dah study lah, dia buat homework dah. Dia tahu minggu lepas Brighton main benda yang sama. Dia press tinggi, dia press agresif. Dan dia pun buat benda yang sama. Aku puji semalam Brentford punya man marking depa. Kalau hang nampak tu, striker depa memang duduk kat dua striker, duduk dengan dua centre back MU. Kemudian wingback depa, dua wingback duduk dengan dua fullback MU. So Eriksen tu, Eriksen seorang lagi memang kena marking dengan Jensen tu. Hang nampak bila berlaku turnover tu, depa tahu MU tak boleh buat apa. Bila berlaku turnover memang akan dapat big chance lah yang dia concede. Yang concede tu bukannya salah build up play lah, bukan salah untuk play from the back. Tapi bila Ten Hag decide untuk play from the back, responsibility keeper tau. Responsibility keeper untuk scan padang tu. Hang yalah orang suruh instruct hang untuk play from the back, tapi hang kena tengok juga Eriksen tu belakang dah ada orang marking ke tak. Kalau ada orang marking, hang kena golong lah. Hang kena golong lah. Macam takkan setiap kali hang nak play dekat Martinez apa semua kan. So cakap pasal Martinez lah. Aku tak tahu aku nak salahkan striker ataupun forward Man United. Aku rasa sebelum forward Man United ni dah nak buat instant comeback ke apa, defense apa dah bagi berapa few goals. Maguire pun salah, Martinez pun salah. So cuba elaborate lah goal yang next goal yang dia concede tu. Yang dia tak sampai Welcome to Premier League. Itulah orang cakap ketinggian ni main peranan yang sangat penting untuk centre back dekat Premier League. Sebab Premier League ni league yang sangat-sangat fizikal. Tengok perbezaan ketinggian bila tengok letak Martinez sebelah, Mi sebelah,
Maguire in fact sebelah pun dia nampak kecil gila. And semalam dia sepatutnya bola yang second ball main masuk tu dia sepatutnya clear lah. Betul. And satu lagi yang macam second goal tu yang De Gea buat silap tu. Firstly, kenapa Martinez ambil goal kick tu aku tak faham. Pasal apa dia yang passing kat De Gea. Padahal kita tahu De Gea tak boleh nak buat decision tu. Sepatutnya De Gea passing kat dia. And dia boleh buat kat Ayak, dia buat banyak kali. Tapi kenapa dia buat decision untuk Martinez pakai De Gea, and De Gea terpaksa cari Eriksen. Yang tu aku tak faham tu lagi. So Martinez aku cakap welcome to the Premier League. Memang sangat-sangat susah. Tapi at 4 aku rasa Maguire banyak agak kan. Dua-dua pairing in terms of defender, Dalot, Maguire, Martinez sebelah kiri. Shaw pun salah. Berlambak semua salah. Aku tak tahu. Ni basically the back four yang running, yang main season lepas, kecuali Martinez je. So kalau hang tak ada upgrade lagi, hang tak react lagi dekat transfer window, yang tinggal lagi beberapa hari lagi, aku tak tahu macam mana. In fact ramai adalah hang tahu yang team McCollar, Goldbridge, semua tu yang tak kata apa, so Ten Hag resign. No, dia pun suruh Ten Hag resign sebab dia kata board tak sokong dia. Tu lah bagi aku, dalam transfer window ni hang kena cepat-cepat lah. Tapi bagi aku, sebelum hang salahkan Glazer apa semua, hang kena fikir balik lah siapa yang hold hang punya transfer key. Sekarang ni actually Ten Hag yang pause tau. The searching for defensive midfielder, dia nak De Jong saja. So hang jangan salahkan Glazer kan. Jangan selalu totally salahkan Glazer. Sekarang ni siapa yang tak cari alternatif untuk De Jong? Aku rasa Ten Hag yang kata not De Jong or nothing. Macam tu lah. Okay, so situasi ni aku rasa fan Arsenal dah pernah alami dah sebelum ni, masa Arteta mula ambil. Contohnya macam last season, first 3 game kalah. And aku rasa MU on that trajectory ya. Minggu depan lawan Liverpool pula. So hang rasa macam mana? Adakah hang boleh samakan ni dengan pattern Arsenal macam tu? Aku rasa tak boleh lah. Sebab resign. Sebab Arsenal lawan Chelsea dengan City first 3 game tu. Ni lawan Brighton dengan Brentford. Ya, kita boleh kata good side ke. Brighton kita tahu good side. Brentford kita boleh lah good side. Tapi Arsenal pun kalah first game dengan Brentford kan. Tapi untuk kalah teruk macam tu 4-0, lepas tu kalah kat home 2-0. Aku rasa lawan Liverpool ni kat mana home? Old Trafford. Season lepas salah hat-trick kat Old Trafford, betul tak? Yeah. So in trouble juga MU. Kalau ni bukan aku rasa dalam untuk liga depa memang tak boleh challenge lah. Depa memang kena, yalah, apa hantar aku tengok tweet hari tu kan. Ada fan United kata kan, apa Arsenal pun kalah 3 game season lepas kan. Arsenal pun kalah 3 game first season lepas tapi boleh push untuk dapat top 4. Betul ya kan? Tapi bila hang tengok hang punya Arsenal aku cakap betul, season lepas dia kalah 3 game tu, tapi hang nampak sistem. Hang nampak macam mana nak main. Tapi MU calamity gila. Aku tak tahu macam mana. So aku prediction aku kata apa, MU nombor 6. Uish, kadang-kadang aku rasa keluar Europa League apa kalau form macam ni. Dia cuma aku apa yang aku nampak, Ten Hag ni sepatutnya dia, aku tak tahulah dia ataupun dia punya analisis punya team lah yang memang duduk kat MU daripada dulu. Sebab kalau hang tengok dia pun patut konsult dia, kata hang kena main ni kena ambil kira juga physicality. Sebab kalau hang tengok semalam, tengok daripada line up pun awal-awal, hang tengok Eriksen nombor 6 kan, Eriksen nombor 6, sebelah dia Fred, kemudian depan tu Bruno Fernandes yang obviously hang tahu memang defensively teruk gila. Jadi daripada mana hang nak ada wall dekat depan tu? Betul. Tu lah aku nampak benda tu patut Ten Hag ambil kira. Dia tak boleh samakan dengan Eredivisie kan. Dia macam tu, dia punya liga dia. Transfer window still ada lagi. Aku rasa dalam 3 minggu lagi. And cakap pasal transfer window, aku rasa mereka kena complete signing of goalkeeper lah. Mereka pergi jual loan with option to buy untuk Dean Henderson. And sekarang siapa backup keeper dalam game semalam? Tom Heaton. Han nak De Gea, bila dia tak perform, tiba-tiba Han nak bagi Tom Heaton main. Kalau De Gea yang very good goalkeeper tak boleh main ball playing, hang rasa Tom Heaton yang keeper lama boleh main ball playing. So aku rasa situasi De Gea sekarang ni dalam squad dia terlalu selesa. Sebab tu dia boleh concede gol pertama tu. Kita tahu De Gea adalah very good shot stopping kan. Shot parry semua dia pandai, tapi kenapa gol pertama dia boleh miss? Aku rasa sebab terlalu selesa dalam team. Sebelum ni Dean Henderson dah ada untuk push dia. So transfer window still ada lagi. Hang kena beli goalkeeper lah. Aku nak kata Keylor Navas available. Sebab dia ada dalam deals untuk pergi ke Napoli, Ruiz masuk PSG. Hang try lah Keylor Navas. Sebab hang tak boleh bagi De Gea selesa. Dia tak boleh jadi ball playing goalkeeper. Dia bukan modern goalkeeper. Tu lah. Okay, so next Manchester City. Okay, so Manchester City lawan Bournemouth. Aku rasa very good performance by KDB. 1 gol 1 assist lah. So komen sikit lah pasal performance Manchester City. Komen aku rasa kalau hang tengok tu menang 4 biji, dan hang tengok skorer tu tak ada Haaland pun. Hang nampak lah macam mana scary-nya City ni kan. Betul. Bila depa punya
Tu tak tahu, aku rasa Haaland dia tak klik lagi. Dia tak klik lagi. Kalau kata dia klik tu dengan player-player lain tu memang masalah. Sebab semalam pun tengok aku nampak macam minggu lepas kita puji Gundogan dan kita tengok role dia minggu ni pun sama juga. Di mana yang goal first tu kan, dia pun punya 1-2 tu. Haaland aku tahu dia under scope sekarang. Orang kata, orang kritik dia punya performance semua, tapi bagi aku okey. Kalau hang tengok hang cariah kat YouTube kat individual highlight lawan Bournemouth ke, aku tengok dia okey. Dia ada lah miss 2-3 chances, and then ada yang dia sentuh tu, dia buat apa? Dia buat touch 8 kali je tak lalu. 8 touch tu. Tapi hang kena ambil kira juga, satu touch dia tu end up with assist lah. Dan kalau tengok dari segi situ pun kita tahu yang dia tak selesa lagi duduk dengan City. Tapi once dia klik tu memang mantap lah. Aku rasa City ni, kalau komen aku kata City, Haaland memang betul tak klik lagi. And aku rasa in term of teammate City sendiri tak klik lagi. Klik dengan Haaland sebab tak biasa main sebagai ada striker lah, target man macam Haaland. Sebab 2 season sebelum ni depa dok main false 9. Sebab banyak kali ada sekali tu satu chances tu Foden tak square dekat Haaland kan. Yang tu kalau depa main false 9 depa biasa lah untuk shoot terus. Tapi lepas ni depa sepatutnya tahu kat tengah tu mesti ada orang nak continue untuk shoot. So lepas ni depa akan score. In fact lepas game Pep Guardiola, Ilkay Gundogan dua-dua cakap depa tak biasa lagi main dengan Haaland. And Haaland depa tak klik lagi dengan Haaland. Lepas ni dia harap dia boleh isi banyak kat Haaland lah. So lepas ni bila dah banyak game, macam Han cakap pre-season depa 2 game saja apa semua kan. Ni baru first game, ni second game depa. Aku rasa lepas ni boleh Haaland. Man of the match malam tadi, KDB pun dia cakap benda sama. Dia kata dekat Jerman mungkin Haaland ni dia tak biasa main dengan rest defense macam dekat EPL ni, di mana defender memang rendah lah, memang defending ni low block. Jadi dia tak biasa lagi. Depa pun kena adapt, Haaland pun kena adapt lah. Tapi KDB semalam super gila dia tu. Dia berani try macam tu. Nampak macam mana Modric, Luis Suarez. Dia try macam tu, defend undok dia. KDB yang tengok gol dia first tu belah kanan. Yang second tu yang dia assist tu duduk belah kiri. Rata-rata kata. So yang even lagi best lagi, post match interview dia kata I'm not at my best yet. So more is coming lah. So aku cakap pasal pre-season yang 2 game je, aku rasa advantage untuk City lah. Mereka dapat West Ham susah lah game kali ni Bournemouth. So adalah masa untuk mereka gel lah. Tapi betul Haaland ni status dia superstar. Aku cakap betul lah. EPL baru nak start kan minggu lepas. Post interview lah, orang kata macam match preview ke apa kan. Interview Foden, interview Gundogan, siapa je Pep pun semua interview kan. Mesti tanya pasal Haaland, tanya pasal tactical familiarity pun semua player City kata give him time. So aku rasa with time dia akan improve lah kan. Tapi so far dia tak involve banyak dalam bilangan Man City, tapi dia buat run banyak so aku rasa okey lah. Next week dia lawan Newcastle. Aku rasa Newcastle team yang tight juga sekarang, yang organize. So tengok macam mana Haaland boleh score ataupun tak kan. Okay guys, setakat ni sajalah review review pertama untuk game week kedua. Esok ada Spurs versus Chelsea dekat Tottenham Stadium kan. Rasa dekat Spurs. So kita tengok macam mana Antonio Conte boleh perform ke tak. Sebab dalam press conference dia kata match dalam Chelsea ni akan tengok how far we've come. So macam tu. Guys, support juga Royal TV. Tolong kami untuk reach 40k subs. Aku rasa lagi 2k je kot untuk reach 37k. So siapa yang 200 viewer tu yang tak subscribe, tolong subscribe. Thanks for watching. I'll see you guys in a bit. Take care. Simply can't let you go.